Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 6 Zamrud, seperti biasa pada PDPR kali ini kita akan mempelajari tentang tajuk Kita Rakyat Malaysia dan memberikan tumpuan kepada subtopik perayaan di Malaysia. Jadi sebelum tu cikgu mengingatkan kepada murid-murid untuk isikan maklumat berikut di dalam buku tulis sejarah tahun 6. Kita tuliskan hari ini hari Jumaat 20 Ogos 2021, tajuk 2 Kita Rakyat Malaysia dan memberikan tumpuan kepada subtopik 6 iaitu perayaan di Malaysia. Paparan yang murid lihat ni, peta iting, peta bulatan ni, di mana murid akan pindahkan maklumat setelah menonton penerangan cikgu di MyViewBoard dan juga slide PowerPoint, dan buatlah aktiviti tersebut. Jangan tak buat so cikgu bergantung kepada awak. Cikgu telah pun menjalankan tanggungjawab untuk buatkan sesi penerangan melalui video, perkongsian video ni, dan murid kena buat secara jujur dan amanah lah. Okay. Dan seterusnya, setelah siap, diharapkan murid dapat isi kehadiran. Jangan lupa, banyak biasa murid lupa. Klik di mylink.la/Cikgu Fauzi dan isikan kehadiran di sini. Contoh nama Al-Hai Syafi dan submit. Okey, itu maksudnya nama murid akan ada dalam pakaran data cikgu. Kemudian pada pukul 6 cikgu akan hantar data kehadiran tersebut ke Jabatan Pendidikan Negeri Melaka lah, di dalam data SPDPR. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada penerangan melalui MyViewBoard. Pada hari ini murid akan mempelajari tentang tujuan sambutan perayaan di Malaysia. Dekat sinilah bagaimanakah tujuan perayaan tersebut disambut. Jadi dekat sini kita dapat tengok perayaan tu yang disambut bagi bertujuan memupuk persefahaman. Dekat sini murid dapat lihat perayaan tersebut diadakan kemungkinan atas dasar agama, kepercayaan ataupun amalan turun-temurun. Jadi di sini murid dapat lihat masyarakat Malaysia sebenarnya bersifat terbuka. Okey. Dan rasional kerana kenapa dia nak memastikan keamanan itu secara berterusan. Jadi dekat sini kita dapat lihat perayaan itu memainkan peranan utama. Peranan utama dalam menguatkan persefahaman kaum yang ada dekat Malaysia ni. Seterusnya ni cikgu nak buat penerangan berkaitan dengan perayaan utama yang ada dekat Malaysia dan juga perayaan sub-etnik yang lain. Kalau kita sambut di hari raya Aidilfitri, hari raya Korban, kita dapat lihat ada sikap ataupun kunjung-mengunjung untuk saling bermaaf-maafan. Ini menunjukkan budaya kita teguh sebagai orang Islam. Sekiranya melakukan kesalahan, kita akan cepat-cepat minta maaf. Jadi pada pagi raya itu kita dapat lihatlah kita akan mandi, kemudian berpakaian cantik dan indah, bertukar juadah dekat jiran ataupun makan bersama-sama. Dan ia sebenarnya untuk mengeratkan tali persaudaraan. Untuk perayaan Deepavali pula, dia disambut dengan gembira seperti biasa pada bulan yang kita kenali sebagai bulan Aipapasi. Maksud dekat sini Deepavali itu merupakan perayaan cahaya yang mana kejahatan tu dapat diatasi. Jadi dekat sini pada pagi perayaan tersebut kita dapat lihat macam biasalah anak-anak kecil tu akan meminta restu kepada ibu bapa untuk dapatkan kebaikan. Kemudian mereka akan mandi minyak sebagai amalan tradisi. Di dalam rumah juga ataupun di halaman rumah mereka akan buat kolam yang cantik lah, seperti mana yang cikgu tunjukkan ni. Kolam ni cantik. Jadi dekat sini kita dapat tengok perayaan tu untuk mengatasi kejahatan, yang mana setelah melakukan sesuatu perkara yang tak baik, datangnya benda yang baik, yang bermaksud perayaan cahaya yang berkaitan tentang perayaan jiwa yang terisi bagi masyarakat Hindu. Seterusnya, dekat sini murid akan dapat lihat bagi perayaan sub-etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Di sini kita dapat lihat pada bulan Jun yang merupakan hari yang dipanggil sebagai hari gembira, di mana padi rumah tu menguning. Dia masak. So dekat sini kita dapat lihat bagaimana perayaan gawai atau pesta keamatan tersebut disambut bagi memeriahkan keadaan tersebut, di mana kita dapat lihat kita bersyukur dengan rezeki yang diterima. Jadi dekat sini kita dapat lihat pada perayaan hari gawai dan juga pesta keamatan, juadah tradisi seperti mana sajian yang diberikan kepada tetamu yang hadir. Kemudian rumah panjang dihias cantik dan tarian ngajak rang ini dipersembahkan bagi meminta sesuatu perkara yang malang tu dapat dijauhilah. Maksud saya kat situlah sebenarnya tujuan perayaan itu disambut. Seterusnya bagi masyarakat sub-etnik Portugis yang ada di Melaka, mereka merayakan perayaan San Pedro. Jadi dekat sini dia sebenarnya bermula daripada zaman dulu, di mana
bangsa Portugis yang ada sekarang ni, dia bekerja sebagai nelayan di tepi pantai. Mereka duduk di pantai dan pada bulan Jun mereka merayakan perayaan tersebut. Okey, amalan perayaan ini sebenarnya adalah merupakan amalan tinggalan Portugis di Melaka waktu penjajahan Kota Melaka dulu pada 1511. Jadi bila perayaan ini tiba, disambut dengan meriah, di mana dekat situ kita dapat lihat kapal nelayan dihiasi dengan indah. Mereka juga mengadakan tarian istimewa yang supaya tradisi tersebut tidak akan dilupakan. Jadi dekat sini bila berkaitan tentang rezeki yang datang dari laut, nelayan tu bermohon kepada Yang Maha Kuasa supaya rezeki mereka itu dimurahkan. Okey, seterusnya perayaan Christmas yang mana seperti mana murid tahu atau lebih dikenali sebagai Hari Natal yang disambut oleh penganut agama Kristian pada 25 Disember setiap tahun. Dekat sini kepercayaan mereka mempercayai bahawa Kristus itu lahir ke dunia. Jadi mereka akan berkunjung ke gereja, kemudian menyanyikan nyanyian carol bergema hebat yang menggunakan alat-alat muzik yang hebat, piano dan juga instrumental muzik yang lain. Kemudian dekat situ kita dapat lihat perayaan Christmas ni sebenarnya kalau ikut negara dia disambut berbeza-beza. Maksudnya budaya tradisi setempat lah. Tapi kalau kamu tengok dekat Malaysia, orang Kristian ni ataupun orang yang mengamalkan penganut agama Kristian, dia tak ramai. Okay? Dia tak ramai lah. Tidak ramai. Jadi mereka menyambutnya secara sederhana. Untuk mensyukurilah apa yang kita cakapkan berkaitan dengan tanda kelahiran Yesus ke dunia. Okay, seterusnya untuk agama Buddha, kita dapat lihat perayaan tersebut disambut bagi menunjukkan tanda kesetiaan kepada pengasas agama tersebut yang nama Siddhartha Gautama Buddha dalam ingatan mereka. Jadi dekat sini apa yang mereka buat, mereka akan adakan upacara semayang yang menjadi keamalan pada waktu pagi, mengunjungi wat. Wat ni adalah tempat mereka beribadat, tempat beribadat. Cikgu tunjuk kat sini. Tempat beribadat di mana dekat sini kita dapat lihat merpati itu dilepaskan sebagai simbol kebebasan dan mereka akan bersedekah kepada fakir miskin dan juga sami. Okay, seterusnya perayaan Tahun Baru Cina yang merupakan amalan besar masyarakat Cina, yang mana dekat sini kita dapat lihat 12 haiwan. 12 haiwan dalam kalender Cina sebut, yang mana mereka menggunakan sampul merah itu sebagai ampau untuk beri duit raya lah kepada orang yang belum kahwin. Itu merupakan tanda kemeriahan Tahun Baru Cina. Kenapa Tahun Baru Cina itu disambut? Jadi dekat sini kita dapat lihat kuih bakul itu merupakan tradisi tarian singa, tarian naga biasanya, dan pada hari ke-15 mereka akan menutup perayaan Tahun Baru Cina dengan mengadakan sambutan Cap Gomeh. Dekat sini kita dapat lihat Cap Gomeh itu disambut adalah untuk menutup perayaan besar Tahun Baru Cina. Seterusnya, ini kita panggil pesta keamatan yang disambut oleh orang Kadazan Dusun, di mana kita lebih kenali dia sebagai Tadau Keamatan, bahasa dekat bahagian Sabah sinilah. Dekat sini dia menanam padi, kemudian bila dituai dia menunjukkan rasa syukur mereka terhadap Sang Pencipta, di mana rezeki diterima lah. Jadi kat situ mereka akan mengadakan upacara memuja semangat padi pada malam pertama. Kemudian mengadakan upacara penting iaitu Bobo Hizan. Bobo Hizan ni macam ketua bomoh lah, yang utama dekat negeri Sabah bagi kaum Kadazan Dusun. Jadi dalam masa yang sama mereka akan mengadakan tarian Sumazau, dan air tapai itu digunakan sebagai minuman utama dalam sambutan Tadau Keamatan ataupun pesta keamatan di negeri Sabah oleh Kadazan Dusun. Okay, untuk Cak Nominda di sini cikgu tinggalkan mengapakah terdapat pelbagai perayaan di Malaysia. Jadi murid kena tahulah kenapa terdapat pelbagai perayaan di Malaysia, sebab kita ada pelbagai kaum, yang mana kaum Cina dan India merupakan kaum yang datang daripada tanah besar India dan tanah besar Cina yang dibawa oleh British. Kemudian mereka duduk di sini dan telah menjadi warga negara. Kemudian dekat situlah mereka bawa perayaan-perayaan kaum mereka sendiri untuk sama-sama merayakan yang menjadi kepelbagaian perayaan dekat Malaysia. Begitu juga dengan penghijrahan orang Kristian, orang Siam, orang Portugis yang ada dekat Melaka yang merayakan perayaan San Pedro. So dekat situ murid dapat tahulah. Okey, seterusnya cikgu pergi ke paparan PowerPoint berkenaan dengan membandingkan amalan sambutan perayaan dahulu dan kini. So dekat sini murid dapat lihat yang pertama. Okey.
berkenaan dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri. So kalau murid lihat dekat sini, kita boleh lihat dari segi kuih muih. Yang pertama, cikgu tak nak buat terang banyak sangat, tapi harap murid faham lah. Pertama, apa yang kita dapat tunjuk perbezaan dekat sini ialah berkaitan tentang makanan, kuih tradisional yang disediakan, yang dulu-dulu lah. Maksudnya kuih bangkit, kuih bahulu, dodol, pisang salai, kuih lapis. Tapi kalau kamu tengok yang moden sekarang, dah ada almond London, tak nenas kan, dah ada kuih biskut badam, macam-macam lah dekat sini. Itu untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri. Untuk masyarakat Cina, mereka akan adakan makan besar pada waktu malam perayaan, malam utama lah, dengan mengadakan makan besar dan menggaul yisang. Yisang ni sejenis makanan untuk upacara makan besar yang dicampur dengan sayur-sayur lah, dan mereka akan makan bersama. Cuma apa bezanya zaman sekarang, mereka telah pun sambut dekat hotel bagi memudahkan kerja lah, dan ada tu pun disambut secara online, apa yang murid dapat lihat ni. Okey, seterusnya ini untuk perayaan Deepavali. Dulu mereka buat kolam dekat depan rumah menggunakan tepung, menggunakan beras. Okey, sekarang dah berlainan pula, mereka lebih menghiaskan kolam tersebut dengan menggunakan lampu-lampu minyak. Dan kalau kita tengok pula dari segi ucapan, begitu juga dengan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Deepavali, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina dan perayaan lain, mereka sekarang ni dulu mereka menggunakan kad ucapan, berbanding sekarang banyak menggunakan kad ucapan virtual yang ada dekat media sosial dan juga WhatsApp, Telegram dan juga kad ucapan yang boleh bergerak-gerak kan. Itu yang membezakan. Ini cikgu nak tunjuklah menggunakan telefon bimbit, dulu menggunakan kad je. Okey. So dekat sini macam biasalah, kita kenapa perayaan tersebut diraihkan, bagi membentukkan institusi keluarga yang kukuh, mengeratkan silaturahim, mengapa kata sambutan tersebut penuh dengan tradisi keluarga. Jadi sini murid boleh tahulah. So kemudian nanti apa yang murid perlu buat ialah, yang pertama nanti murid isikan dalam peta iting tujuan sambutan perayaan. Okey, kenapa tujuan perayaan sambutan disambut? Janganlah asyik nak mengeratkan silaturahim. Murid boleh fikir jawapan yang lain dekat sini. Contoh, mengenali budaya. Okey, mengenali budaya. Ni cikgu tulis satu je. Yang kedua, jawapan yang ketiga, jawapan yang keempat, 5 dan 6 murid cuba isikan sendiri. Kemudian bagi bahagian kewarganegaraan, kepentingan menghormati amalan sambutan perayaan. Kenapa ia penting? Kepentingan dekat situ. Jadi dekat sini murid dapat fikirlah, banyak kaum-kaum yang ada kat Malaysia, mereka menyambut perayaan yang berbeza. Apa pentingnya sambutan perayaan amalan tersebut? Okey, macam biasalah, nak kepentingan dia untuk mengekalkan mengekalkan tradisi. Tadi cikgu dah bagi slide tadi kan, slide yang nak dirujuk dekat sini tadi tu, dekat sini murid boleh tengok balik. So apa sebenarnya tradisi perayaan tersebut disambut. So murid boleh fikir, tengok dari jawapan dekat sini, so murid akan dapat faham macam mana nak masukkan jawapan dia. Okey, seterusnya untuk membandingkan perayaan dahulu dan kini, macam ni murid buat. Kalau dahulu, bagaimana mereka cara meraihkan perayaan tersebut? Apa mereka buat? Kunjung, mengunjung kan? Okey, kunjung, mengunjung. Okey, ni cikgu tulis kecil lah. So kamu akan buat pecahan-pecahan sini. Dari segi makanan dia apa? Okey, so sekarang ni apa yang ada 1, 2, 3, 4 ni, untuk sekarang, masa kini murid salin balik. Kemudian murid isikan jawapan-jawapan tersebut berdasarkan bagaimana cara meraihkan zaman sekarang. Apakah makanan-makanan yang ada perubahan kat situ? Apa kad ucapan? Yang keempat ni murid isi sendiri. Mudah saja. So selepas buat nanti, jangan lupa untuk isikan kehadiran murid. Kalau tak faham boleh tanya cikgu secara WhatsApp peribadi. Ingat ni paparan yang kena buat dalam buku tulis sejarah tahun 6 lah. Ini yang pertama, tujuan sambutan perayaan. Siap saja yang ini, murid masukkan kepentingan menghormati amalan sambutan perayaan. Dan yang terakhir sekali, masukkan perbezaan perayaan dahulu dan kini. Jadi itu saja untuk sesi PDPR kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hiasi peribadi. Kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu. Tapi bukan tanya jawapan, cuba fikirkan jawapan. Jadi sentiasa duduk kekal di rumah, amalkan SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.